Ada dia kata menteri tak ada boleh isap rokok dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati saudara pengacara majlis yang diraikan, yang berhormat teman-teman pimpinan Datuk Sufi bersama dengan kita, yang berhormat Datuk Hassan Baharom, yang berhormat Prof Rosnah, yang berhormat saudara Guetek, yang berhormat Damian, dan juga semua yang berhormat Datuk Halim yang bersama dengan kita, pengurusi PKR negeri, dan juga pimpinan-pimpinan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, rakan-rakan daripada PKR, daripada DAP, daripada Amanah, sahabat-sahabat kita daripada Bersatu yang sama-sama juga kekal untuk mempertahankan Pakatan Harapan ini, dan juga semua saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ucap terima kasih kerana kita pada malam ini adalah malam kedua rakan-rakan NGO kita mengadakan himpunan. Kerana kita tahu apa yang berlaku dalam politik negara kita dan juga dalam politik negeri kita. Dia sedikit menggugat apa yang mahu, yang dikehendaki, yang telah dimandatkan oleh rakyat negeri kita pada pilihan raya umum yang ke-14 lalu. Kita tahu bahawa kita sudah diberikan mandat oleh rakyat dan kita sudah memimpin 1 tahun 8 bulan, dan Melaka antara negeri yang disebut-sebut sebagai negeri Pakatan Harapan yang berjaya melaksanakan tanggungjawab mereka kepada rakyat. Saya beritahu tuan-tuan, di depan saya ada sebahagian kita MPKK yang mereka itu bertungkus lumus pagi, petang, siang, malam bekerja. Walaupun mereka dapat tak berapa sen, mereka sudah memberikan sumbangan mereka untuk menjayakan hasrat Pakatan Harapan di negeri ini. Mereka di Japrun sudah bertungkus lumus menjayakan hasrat ini. Bukan mudah 1 tahun 8 bulan kita boleh bagi rumah percuma kepada rakyat. Saya beritahu mana kerajaan selepas ini pun kalau UMNO Barisan Nasional boleh buat rumah percuma seperti mana rumah itu, cara itu, bentuk itu, kualiti itu dengan harga 37,500. Ramai kawan-kawan tanya saya, banyak negeri, betul ke percuma? Memang percuma. Kita bagi pada rakyat kerana kita tahu rakyat perlukan rumah. Tapi orang tak boleh buat. Saya terus terang saya beritahu, takkan ada negeri boleh buat rumah saiz itu, rumah bentuk itu dengan harga 37,500. Kenapa? Kerana semangat yang kita buat adalah bukan berdasarkan kepada keuntungan. Itu sebab kalau ada kontraktor-kontraktor nak buat rumah peduli, saya kata jangan ambil rumah peduli. Rumah tu peduli, kamu tu nanti bankrupt, kata. Sebab rumah itu hanya boleh dibuat oleh mereka yang mempunyai kemampuan kewangan yang besar. Sebab itu kita sediakan dana itu khusus memang untuk membantu rakyat. Dan kita yakin bahawa dalam tempoh mandat ini kita boleh menghasilkan, memberi kepada rakyat antara 300 hingga 500 biji rumah peduli kepada rakyat seluruh negeri Melaka. Walaupun kita dalam Pakatan Harapan ini, kita berjuang, bukan kita guna tema Melayu, bukan kita guna tema Islam, bukan kita guna tema Melayu Islam. Tetapi bila kita bangunkan rumah peduli ini untuk orang miskin. Tak kira dia Melayu, tak kira dia Cina, tak kira dia India, tak kira sama ada dia daripada Sabah, daripada Sarawak. Kalau dia jadi rakyat negeri Melaka, duduk di Melaka ini lebih daripada 5 tahun, mereka ada tanah dan boleh kita bangunkan. Saya tak kira siapa, janji dia rakyat negeri Melaka, dia boleh dapat rumah peduli. Tengoklah rumah peduli itu saya buat. Saya bukan kata hidup Melayu, ini rumah untuk Melayu. Tak payah. Kita boleh nilai daripada rumah peduli itu kebanyakannya adalah kepada orang Melayu luar bandar. Mereka yang susah. Tetapi kita tidak laungkan slogan hidup Melayu, hidup Melayu. Tapi mereka lah yang menjual tanah milik orang Melayu. Sebab itu perjuangan kita dalam Pakatan Harapan bukan berdasarkan kepada slogan kita.
Bukan sekadar disebut-sebut saja. Bukan sekadar dicanang-canang saja. Kalau dicanang-canang membangun bersama Islam, tetapi kemiskinan melata di depan kita. Bagaimana dicanang membangun bersama Islam, tetapi kemiskinan melata di sekeliling kita. Kemiskinan melata di kampung-kampung. Kemiskinan melata di luar-luar bandar. Apa maknanya membangun bersama Islam? Kerana agama itu bukan sahaja ada pada sejadah. Agama itu bukan sahaja ada pada mimbar-mimbar masjid, tetapi agama itu ada pada saudara-saudara kita yang lapar. Agama itu ada pada saudara-saudara kita yang miskin. Agama itu ada pada mereka yang harus dibantu. Itulah tugas agama kita. Sebab itu kita selalu tertipu. Selalu tertipu. Bila kita tengok orang pakai jubah ya, kita rasa dia dah alim. Banyak yang pakai jubah bersekongkol dengan penyamun, ambil kerajaan melalui pintu belakang. Sebab itu yang penting bagi kita. Sebab itu Tuhan bagi kita apa? Bagi kita akal. Lu fikirlah. Takkan tak boleh fikir? Takkan kita. Sebab itu kita diberikan petunjuk, diberikan kita jalan, tetapi diberikan kepada semua manusia ni ada akal. Fikirlah. Takkan kita tak boleh berfikir? Kita boleh bersama dengan kerajaan yang sudah merompak harta rakyat. Puluh tahun kita berjuang macam mana Prof. Rosna tu. Datuk Sofi tadi cakap dah 2 tahun lepas kita atas ni, sekarang atas ni lagi. Celaka 4 orang ni. Dia lagi lah. Kalau lebih-lebih kan saya panggil ni atas ni kan. Saya beritahu kita semua, 1 tahun lebih bukan mudah tuan-tuan. Saya beritahu exco saya ni, semua mereka bekerja. Saudara Sofi, dulu bila kita ambil kerajaan lapangan terbang kita, ramai orang kata lapangan terbang boleh main layang. Lapangan terbang tak ada kapal terbang. Tapi dia usaha. Kita jumpa AirAsia, kita cari jalan-jalan baru. Akhirnya kita dapat penerbangan baru. Dan dia tambah lebih daripada sekali ganda penumpang di lapangan terbang antarabangsa Melaka itu. Dalam tempoh 1 tahun. Barisan Nasional sudah bangun ke lapangan terbang tu daripada 2011. Panggil Asia tak nak, panggil Asia tak nak. Sebab apa? Sebab Asia pun tak nak tengok muka-muka dia ni. Tak percaya. Orang niaga ni, saya nak beritahu tuan-tuan, syarat orang nak datang niaga, nak datang melabur, dia mesti percaya dengan kita. Itu syarat pertama. Tapi kalau muka melompat, macam mana pelabur nak percaya? Kalau muka menembak, macam mana pelabur nak percaya? Jadi saya sebut, saudara Sofi berjaya. Kita pun baru-baru ini, kita baru nak merancang. Kerana kita tahu bahawa dengan ekonomi kita yang teruk ini, penerbangan ke China banyak dibatalkan. Banyak pramugari, pekerja-pekerja syarikat penerbangan ini diberikan cuti tanpa gaji. Baru ini saya jumpa Duta Singapura. Penerbangan daripada Singapura pun banyak yang diberhentikan. Kapal terbang banyak tersadai macam tu. Jadi antara yang saya cadangkan supaya kita banyakkan penerbangan domestik. Sebab itu Melaka baru kita nak usahakan supaya ada penerbangan antara Melaka Kota Kinabalu, antara Melaka pergi Tawau, Melaka pergi Kuching, Kuching pergi negeri-negeri lain. Ini antara usaha yang boleh kita bangunkan pendapatan dan juga ekonomi negeri kita. Sepatutnya tempoh ini kita sama-sama bangunkan negeri kita, kerana ini saat-saat kritikal bagi ekonomi kita. Tetapi mereka yang jahat ini, dikala rakyat hidup dalam keadaan yang serba kesempitan ini, mereka mengambil kesempatan, mengambil kerajaan ini hanya kerana mereka memikirkan tembolok dan kuasa yang mereka mahukan. Baik itu kerajaan ini sama ada di federal atau negeri Melaka, kita tak payah tunggu pilihan raya umum 15.
Kita akan berusaha untuk pastikan kita ambil balik kerajaan ini. Kerajaan ini adalah kerajaan rakyat. Mereka yang khianat itu takkan boleh bertemu dengan rakyat. Rakyat akan cengkal kamu satu-satu. Rakyat sudah berjuang berpuluh tahun. Kita sebelum daripada pilihan raya, kita lawan kleptokrasi. Kita sedang membuktikan di mahkamah, mereka sudah merampak, mencuri wang negara. Kita sudah mengorbankan masa, kita sudah mengorbankan tenaga, rakyat sudah mengorbankan pelbagai apa yang ada pada mereka untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrasi ini. Tapi tiba-tiba mereka khianat bersama dengan kleptokrasi untuk menjatuhkan mandat rakyat. Mereka sebenarnya, ini adalah satu pengkhianatan yang cukup besar. Saya beritahu, saya ambil contoh. Kenapa hari ini saya buat di paya rumput ini? Kursi paya rumput ini dulu ditandingi kawan kita PKR. Tapi bila kita ada muafakat baru dalam Pakatan Harapan, kawan-kawan daripada Bersatu minta. Saya beritahu kursi ini sudah dibangunkan lama oleh rakan kita PKR. Kalau mereka bertanding pilihan raya lepas, mereka boleh menang. Sayur yang mereka boleh menang. Tak payah bagi siapa pun. Kalau di AP ke bagi siapa ke, PKR bila-bila dia boleh menang. Sepatutnya paya rumput ini, inilah calonnya. Paya rumput itu sepatutnya dah dia lama bekerja, dan dia boleh bekerja, dan memang atas kertas kita sudah menang. Tapi atas semangat muafakat, saya pengurusi Pakatan Harapan, pujuklah punya pujuk kawan kita, pujuk bagi tolonglah bagi. Pagi pujuk, petang pujuk, malam pujuk. Bukan pujuk satu hari, bertahun kita pujuk. Sebab apa? Sebab semangat Pakatan Harapan. Kita ada kawan baru kita, iaitu Bersatu. Walaupun kita tahu mereka daripada UMNO, tetapi atas semangat kita mahu selamatkan negara, selamatkan Malaysia, kita pujuk punya pujuk. Akhirnya kursi paya rumput ini kita berikan kepada Bersatu, dan calonnya adalah Datuk Rafiq Naizam Mohidin. Saya beritahu, dia minta kursi ni sampai menangis-menangis. Boleh menangis, dia menangis. Saya beritahu, hei kamu, UMNO sudah pecat kamu. UMNO sudah buat kamu macam sampah. Tetapi kita angkat kamu. Kami beri kamu antara kursi terbaik. Ini kawan saya lah, Sofi ni. Sudah lama puluh tahun dengan PAS bersama amanah. Sepatutnya saya bagi dia kursi yang paling baik. Tapi dia saya bagi kursi dua tunggal 50-50. Masa nak bertanding tu nasib engkau lah Pi, 50-50. Saya bagi Datuk Rafiq kursi yang sudah pasti dari segi atas kertas boleh menang. Kursi sokongan rakyat cukup besar. Setelah UMNO pecat dia, tetapi kita bagi dia tempat yang baik. Lebih daripada kawan kami yang dah lama di AP. Lebih daripada kawan kami yang dah lama PKR. Tetapi bila dia diberikan mandat ini, bila dia sudah diberikan mandat oleh rakyat, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia khianat mandat ini. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, nilailah sendiri pemimpin yang macam ini. Sebab itu saya sebut, jangan khianat mandat rakyat. Berapa lama kamu boleh khianat mandat ini? Kerana kena ingat bahawa pilihan raya ini kamu khianati mandat rakyat. Di depan kamu kena bertemu balik dengan rakyat. Rakyat akan humban kamu pilihan raya kena datang. Bukan kata nak bertanding, bukan kata nak menang, nak bertanding pun belum tentu orang percaya. Saya beritahu tuan-tuan. Sebab itu yang lain-lain tu samalah juga. Kadang-kadang macam disebut, kadang-kadang pesyarah, kenalah cerdik sikit. Kadang jadi pesyarah, suruh anak murid ada integriti. Tapi apa tunjuk kita kepada rakyat? Sebenarnya Melaka ini, saya sebut kepada tuan-tuan, tak sepatutnya negeri ini jatuh. Tak sepatutnya negeri ini tumbang. Tak ada sebab. Apa sebab negeri ini harus dijatuhkan? Tak ada sebab. Saya salah guna kuasa. Saya beritahu tuan-tuan,
Bila nak lantik esko ini? Bila nak lantik esko? Mereka ni antaranya ni payah rumput. Nak lantik esko tak nak. Nak esko, nak jawatan tertentu. Tapi saya beritahu, saya jadi ketua menteri, saya tak kisah. Apa yang saya boleh beri, saya beri. Kalau gaji saya pun saya boleh beri, saya beri. Saya boleh bila jadi ketua menteri, saya beritahu, antaranya adalah portfolio saya. Ketua menteri sebelum saya ada 9 portfolio. Ada 9. Tapi saya agi-agikan semua. Sebab bagi saya tak patut diambil sampai 9 ni. Portfolio tu lagi banyak portfolio, lagi banyak allowance-nya. Tu ya. Jadi saya ambil 4 saja yang penting bagi saya, yang betul-betul jadi keutamaan saya. Sehinggakan yang antara yang terpenting, selalunya di Melaka ini portfolio pelaburan industri itu di bawah ketua menteri. Itulah yang saya bagi kepada Dato' Rafiq. Jadi apa lagi yang dia mahu? Kalau dia nak jadi ketua menteri ni bukan saya punya. Kalau saya punya, saya dah bagi pada dia. Ketua menteri ni mesti dapat konsensus sokongan daripada semua orang. Kalau Damian tak nak bagi, tak boleh. Kalau Guetik tak nak bagi, tak boleh. Bukan kata dia, saya pun tak dapat. Jadi dia adalah sepakat kawan-kawan. Nak jadi ketua menteri ni boleh, bukan boleh lantik. Tadi saya tengok dalam Facebook dah macam-macam orang buat ketua menteri Melaka. Sampai Mr. Bean pun jadi ketua menteri Melaka. Lah, ya. Saya tengok dia. Apalah gambar ketua menteri dia tertanya, diucapkan. Saya tengok gambar Mr. Bean. Teruk betul lah. Jadi saya beritahu. Kita minum dulu. Saya bila jadi ketua menteri memang saya kurang berpolitik. Kerana bagi saya masa tak banyak. Jadi saya banyak beri tumpuan kepada kerja-kerja saya. Tapi bila saya dah mula berpolitik, macam ni ceramah, saya tak berhenti. Itu masalah lah. Jadi saya sebut kepada kita semua, sebenarnya setahun lebih kita cukup cemerlang. Dan saya cukup yakin. Kenapa saya yakin? Kerana kita lawan UMNO bukan baru. Kita lawan UMNO lebih daripada 10 tahun lah. Ada sebahagian daripada kita. Dan saya sebelum saya jadi ketua menteri, saya dah baca hampir semua laporan audit bermula tahun 90. Laporan-laporan audit itu semua saya baca. Sebab itu kita dah lama dah, kita tahu dah. Saya kalau duduk satu JLC, saya dah tahu dah masalah apa demam JLC ni, apa penyakit dia, apa dulu yang dia buat. Sebab kita sudah lama tahu apa yang berlaku pada kerajaan itu. Sebab itu kita boleh membetulkan. Sebab itu dalam tempoh yang singkat saja 1 tahun lebih, kita sudah membayar hutang negeri Melaka sebanyak 130 juta ringgit. Kita penat-penat bayar hutang, lepas tu dia ambil kerajaan pintu belakang. Tak ke celaka tu? Kita puaslah. Saya beritahu, saya sendiri hadkan diri saya. Ramai skor Sofi, Datuk T, semua hadkan diri. Kalau nak pergi luar negara, perkara penting saja boleh pergi. Kadang-kadang Datuk T tu setahun sekali pun saya rasa tak jumpa. Susah. Yang lain tu suka. Sebab apa? Sebab kita belanja berhemah. Kalau nak pergi tu mesti tanya balik diri kita, sebab apa kita kena pergi? Kenapa kita kena pergi? Berapa banyak kita belanja? Berapa ramai kita pergi? Perlukah kita ramai pergi? Kita nak pergi buat kerja ke kita nak pergi rombongan? Macam-macam saja. Memanglah cerewet sikit sebab ini adalah mandat rakyat. Akhirnya bila kita dapat menyimpan wang ini, akhirnya dapat kita beri kepada rakyat melalui rumah peduli, melalui bas percuma, melalui parking percuma. Kita boleh bagi susu untuk makanan, kita boleh bagi pampers percuma, dan kita sepatutnya bulan ini kita memulakan skim kesihatan percuma kita kepada rakyat. Sebab itu saya beritahu, bila saya jumpa dengan Tuan Yang Tutamatun, memang kuasa mutlak negeri adalah kuasa Tuan Yang Tutamatun. Tapi saya beritahu dia, berdasarkan perkara 7, 4 perlembagaan negeri, bahawa memang Ketua Menteri boleh bagi pandangan supaya Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan. Walaupun dalam keadaan dia sudah tidak punya majoriti.
Memang perlembagaan itu menyebut bukan dalam cadangan itu, bukan dalam keadaan dia punya majoriti, tak. Dalam keadaan dia sudah tidak punya majoriti pun dia boleh mencadangkan. Kenapa? Kerana saya kata, tak sepatutnya negeri kita ini kerajaannya ditentukan oleh 3-4 orang ni. Oh, kalau macam tu dia nak tentukan 4 orang ini, dia nak tentukan siapa jadi kerajaan. Perlembagaan semangatnya bukan begitu. Sebab itu dia guna kuasa dan ketua menteri ada diletakkan dalam perlembagaan itu. Dia boleh mencadangkan supaya Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan. Sebab itu dia tak boleh ditentukan oleh 3-4 orang. Kenapa? Kerana pelabur mana yang nak percaya kalau 3-4 orang perangai macam ni? Pelabur mana yang nak percaya kalau kerajaan macam ni? Peniaga mana yang nak percaya dengan sistem macam ni? Saya beritahu tuan-tuan, nasib kita akan jadi malang. Kalau kerajaan ni diteruskan, yang malang adalah rakyat. Kalau pelabur tak percaya, akhirnya ekonomi kita akan jatuh. Keadaan sekarang adalah keadaan yang amat sukar bagi kita. Saya beritahu, dengan adanya COVID-19 ini bukan mudah bagi kita. Sektor penerbangan macam saya sebut tadi. Hari ini saya kalau bagi penerbangan percuma ke China, siapa nak? Angkat tangan. Siapa nak? Takkan tak nak percuma. Hari ini saya umumkan Sophie bagi 2 tiket percuma. Siapa nak? Musa bagi 3 tiket percuma. Siapa? 10. Siapa nak? Percuma jangan tak nak. Alang dah susah. Pergilah. Tak nak. Itu contoh. Antau dia kalau dia balik susah juga kita. Jangan kasih balik. Itu saya beritahu. Itu kita boleh tahu gambaran itu. Sebenarnya perniagaan kita banyak berkait dengan China. Sektor industri, sektor pembuatan kita, barang-barang yang kita hasilkan, di sana yang kita hantar. Nasib baik durian musim ni tak berapa jadi. Kalau durian musim ni jadi banyak, susah kita. Macam mana kita nak hantar? Kawalan semua dibuat. Jadi ini yang kalau kita lihat sebenarnya kesannya cukup besar kepada kita. Tetapi di kala inilah masanya di mana usaha ini dilakukan oleh mereka untuk mengambil kerajaan melalui pintu belakang. Sebab itu saya sebut sebenarnya Melaka ini boleh kita pacu ke depan. Kita sudah gariskan banyak ketetapan. Saya ambil satu contoh saja. Nak jadikan Melaka ini negeri pelabuhan. Saya tahu bahawa itu adalah jalan yang paling berjaya kalau kita boleh buat. Kerana Melaka ini memang pernah jadi pelabuhan suatu masa dulu. Dan laut kita memang mempunyai kedalaman semula jadi. Susah nak jumpa laut yang mempunyai kedalaman semula jadi. Melaka ada laut kedalaman paling kurang lebih daripada 30 meter kedalamannya. Dan ini adalah aset besar kepada kita. Tak senang nak jumpa kawasan laut macam PD tu. PD tu kalau nak jumpa 30 kaki tu, tengah tu, kapal datang. Kita tepi-tepi ni macam Kuala Linggi tu sudah 30 hingga 50 meter ke dalam. Jadi kapal-kapal besar, antaranya yang boleh berlabuh di Kuala Linggi itu adalah kapal yang kedua terbesar dalam dunia ini. Boleh berlabuh di Kuala Linggi. Sebab itu, UMNO memang ada cadangan. Dia cadang daripada 2014. Tak pernah lulus. Tak boleh lulus. Sebab syarat untuk luluskan pelabuhan ini, syarat pertama dia mesti selesaikan sepadan darat dan sepadan laut antara Melaka dengan Negeri Sembilan. Belum pernah ada mana-mana negeri dalam Malaysia ini yang boleh selesaikan sepadan darat dengan sepadan laut. Termasuk Terengganu dengan Kelantan yang satu parti itu. Tak boleh selesai. Terengganu, Kelantan, satu parti. Tetapi sepadan laut tak boleh selesai, bergaduh. Tapi saya dengan semangat Pakatan Harapan kawan daripada Negeri Sembilan, kami bincang, kami jumpa, dengar pandangan dia. Hanya 1 tahun setengah saja saya Kerajaan Negeri Melaka dapat selesaikan sepadan darat dan sepadan laut.
Sebab itu bila saya bentang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya kata saya dah lepasi syarat itu. Tetapi bila saya lepasi syarat itu, ada 9 menteri tak setuju dalam mesyuarat tu. Ada 9 menteri tak setuju. Jadi saya terpaksa jawab satu-satu menteri itu dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seorang-seorang menteri saya kena jawab. Kenapa dia tak setuju? Dia kata tak setuju sebab ni. Saya kata saya dah buat ni. Dia kata tak setuju sebab ni. Saya kata saya boleh buat ini. 9 menteri saya kena lepas. Akhirnya dalam mesyuarat itu memberikan Melaka kelulusan untuk membangunkan pelabuhan Kuala Linggi itu. Boleh. Kalau kita tak ada kepentingan, saya boleh jawab tak payah pakai buku dah. Sebab apa? Sebab kita tak ada kepentingan. Sebab kita tak bimbang. Bukan kita nak minta apa, kita hanya minta negeri kita ada pelabuhan. Kalau mereka bagi hujah, kita boleh bagi hujah. Sebab ini adalah negeri kita, hak kita. Kenapa kita tak boleh perjuangkan? Sebab itu sebenarnya Melaka ini kalau duduk di garisan itu, Melaka akan jadi antara negeri yang berjaya. Melaka akan jadi sebuah negeri maju. Sebab itu kita jangan bimbang. Mereka yang khianat kepada kita, macam saya sebut, mereka akan kembali mendapatkan mandat daripada rakyat dan terpulang kepada rakyat. Sebab itu saya tak ada kebimbangan. Kalau tuan-tuan tengok saya kan hilang jawatan ni, senyum je. Penat tau jadi ketua menteri. Bukan tak penat kan. Saya 1 tahun lebih. Baru-baru ni staff saya hantarkan saya satu mesej. Dia kata hari ni YB datang lewat. Dia kata 1 tahun lebih, 1 hari datang lewat. Okey lah tu. Saya beritahu 7.30 saya mesti keluar daripada rumah. Sebab apa? Sebab inilah perjuangan kita. Saya ingat mereka yang sudah berjuang bersama dengan kita. Mereka yang sudah susah. Sebab itu saya selalu ulang. Yang mereka yang 4 orang ini, mereka lupa ke? Yang mengundi mereka itu, di antaranya mereka yang susah. Yang mengundi mereka itu, yang mengharapkan mereka itu boleh menjadi pemimpin kepada mereka yang susah. Yang mengundi mereka itu adalah nelayan-nelayan. Yang mengundi mereka adalah mereka yang membersihkan sampah. Yang mengundi mereka adalah di kalangan rakyat-rakyat yang susah itu. Tapi kenapa bila mandat itu diberikan kepada mereka, mereka khianati mandat itu? Kenapa? Kerana mereka lebih pentingkan tembolok mereka berbanding dengan rakyat. Sebab itu kita mesti ada kesepakatan. Hari ini Pakatan Harapan Negeri bermesyuarat. Kita dalam Pakatan Harapan, kita akan kekal bina muafakat ini kerana kita yakin muafakat ini akan didokong oleh rakyat negeri Melaka. Masa yang sama kita tidak tinggalkan rakan-rakan bersatu kita. Kerana kita tahu hanya 1-2 kerat saja yang ada kepentingan yang tinggalkan kita. Tetapi mereka yang ada semangat kasih sayang sesama kita di atas sepakat Pakatan Harapan ini akan bersama-sama dengan kita. Perjuangan kita baru nak mula. Yang di federal tu pun, jangan kira dapat kerajaan boleh kekal tau. Ada dalam sejarah kerajaan hanya bertahan 6 hari saja tau. Jangan kata banyak tu. Ada kerajaan yang dekat-dekat saja dengan kita, tahan 30 hari pun ada. Saya pun baru hari ni saya dengar ada juga orang dah telefon balik kat kita. Baru 2-3 hari. Kamu pergi dengan UMNO ni, macam Sofi cakap tadi lah. UMNO cincang kamu. Kamu takkan dapat layanan daripada apa yang kamu dapat dalam Pakatan Harapan ini. Saya nak beritahu tuan-tuan formula Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ini, formula dia berdasarkan kepada jiwa kita, semangat kita yang bersih. Kita bukan pilih pemimpin siapa banyak, dia jadi pemimpin. Bukan itu. Sebab itu di Perak, Bersatu hanya ada 1 kursi saja. Tapi kita angkat dia jadi Menteri Besar. Sebab itu di Melaka, Amanah hanya ada 2 kursi saja daripada 28. Tapi atas semangat kita Pakatan Harapan, mereka boleh angkat Amanah jadi Ketua Menteri. Ini semangat kita. Bersatu pun 2 kursi kita ambil dia jadi Esko. Dua-dua jadi Esko. Amanah pun sama, seorang Ketua Menteri, seorang Esko.
Tetapi ini semangat Pakatan Harapan tak ada dalam UMNO. Dalam UMNO siapa banyak dia jadi ketua. Mampulah mu. Kalau kamu dua tak payah cerita lah. Kalau ada tiga tak payah cerita lah. Dua tak payah cerita. Tapi kalau seorang-seorang tu menembak lah hari kamu. Orang dah nak habis dia bagi air. Kau sambung lagi. Itu saya sebut semangatnya berbeza. UMNO, saya beritahu tuan-tuan, UMNO ni dia berdasarkan kepada itu. Sebab itu siapa banyak, siapa majoriti, dia akan tengok balik ranking siapa ketua negeri. Ketua negeri tak jadi adun, dia pergi ranking bawah. Dia pergi ketua-ketua bahagian. Itu cara UMNO. Dia berdasarkan kepada kuasa. Itu sebab gila babi dia nak dapatkan ketua bahagian tu. Babi pun tak gila. Ramai orang Melaka kata gila beliau dia tu. Jadi saya sebut semangatnya berbeza, budayanya berbeza. Dan macam saya sebut, memang kerajaan saya dilihat begitu. Saya kebanyakannya ambil tanggungjawab berdasarkan budi bicara. Kita bincang mana masalah yang tak boleh dibincang. Sebab itu sebenarnya kita boleh bina muafakat ini. Dan bila kita bina kerajaan pakatan, saya selalu sebut, saya nak Melaka jadi contoh kerajaan Pakatan Harapan. Saya layan parti, semua parti. Sama ada termasuk yang tak ada parti, semua saya layan sama. Kerana saya anggap itulah rakyat negeri Melaka. Sebab itu saya tak ada gundah gulana. Walaupun 1 tahun lebih, tetapi saya punya semangat. Dengan sokongan daripada kawan-kawan, saya yakin bahawa rakyat akan bersama-sama dengan kita. Akhirnya rakyat yang akan buat keputusan, rakyat yang akan memberi mandat, dan saya yakin mandat rakyat negeri Melaka akan kekal bersama Pakatan Harapan di negeri ini. Sebab itu kita akan terus menyampaikan maklumat. Macam saya sebut, kita akan terus menyampaikan apa yang berlaku pada negeri kita. Dan kita sentiasa berusaha dan kita berdoa agar akan ada perubahan di peringkat nasional dan juga di peringkat negeri sebelum daripada pilihan raya umum yang ke-15. Kita akan berjuang mendapatkan balik mandat daripada rakyat kerana kita yakin dalam sistem demokrasi ini, mandat rakyat itulah merupakan kuasa terbesar dalam menentukan sistem dan pentadbiran negara dan negeri kita. Sebab itu tuan-tuan jangan bimbang. Perkukuhkan, jangan jiwa kita dibeli. Jangan RM10 dah berubah perjuangan. Macam mana kita nak dinilai sebagai bangsa yang ada maruah kalau baru 1 tahun lebih kita mengangkat kleptokrat, tiba-tiba kita bekerjasama dengan kleptokrat. Tiba-tiba Perdana Menteri yang ada hari ini boleh kata pula saya tak ambil mereka yang ada rasuah dan sebagainya. Mana boleh? Macam mana kamu nak cula siapa ada rasuah tak ada rasuah? Saya beritahu baru saya semalam jumpa yang amat berhormat bekas Perdana Menteri semalam. Dia beritahu, dia kata Muhyiddin Yassin tu pun bukan bersih sangat. Dia sangka dulu, dia duduk Johor, dia dibawa ke Kuala Lumpur, dia sangka orang Kuala Lumpur nak pakai sangat dia. Sebenarnya dia dibawa daripada Johor ke Kuala Lumpur kerana dia banyak buat masalah di Johor tu. Siapa tak kenal? Sebab itu saya beritahu, negara ini kalau nak pergi ke depan, dia mesti berdasarkan kepada keyakinan. Bukan boleh berdasarkan kepada sistem yang macam ini. Sebab itu saya sebut kepada kita semua, marilah kita sama-sama bina muafakat ini. Dan saya yakin di depan kita ini, sebahagian besar yang saya biasa lihat, dan kita di kalangan kita adalah mereka yang sudah lama berjuang. Dan saya yakin bahawa kalau kita kekalkan semangat dan momentum ini, sebenarnya kita boleh mengambil alih kembali pentadbiran kerajaan negeri ini. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini, yang memberikan sumbangan masa untuk kita menjayakan program pada hari ini. Dan memang saya sebut, ramai orang bimbang tentang air negeri Melaka. Saya beritahu, baru minggu lepas, kerajaan sebenarnya sudah meluluskan 200 juta bagi Melaka membina empangan jernih yang sudah dibatalkan oleh kerajaan yang lalu.
Dan dalam masa yang sama saya sudah menulis kepada Kementerian Kewangan 250 juta bagi membina paip baru daripada Sungai Gresik di Johor itu untuk paip tambahan ke negeri Melaka sebanyak 250 juta. Jaminan sudah diberi kepada Menteri Kewangan, tapi Menteri Kewangan sudah tak ada. Tapi saya harap apa yang telah saya rancang ini dapat dilaksanakan. Sekarang ini kita sedang berusaha untuk memastikan bahawa kita boleh mengambil air daripada Sungai Kesang. Kerana Sungai Kesang sebelum daripada ni air dia tercemar. Kerana air daripada ladang sawit masuk dalam sungai itu dan air Sungai Kesang tak boleh digunakan. Tetapi sekarang ini kita sedang korek supaya kita alihkan air yang kotor itu tak masuk dalam sungai. Dan kita boleh ambil di Loji Melimau kerana kita sedang membangunkan Loji Melimau. Dan Loji Melimau ini untuk tempoh masa dalam 6 bulan ini, dia bukan sahaja boleh digunakan oleh orang Jasin, tapi sistem pipe yang telah kita bangunkan daripada Melimau sekarang ini sudah sampai ke Duyung. Sedang disambung ke Semabuk. Bila dia sampai Semabuk, air daripada Melimau sudah boleh disalurkan ke kawasan-kawasan bandar. Ini kita buat. Dan saya yakin bahawa kalau mengikut ramalan kaji cuaca, memang antara punca air kita tak ada di negeri Melaka ini kerana memang tahun ini hujan kita terlalu sedikit berbanding 5 tahun yang lalu. Tetapi lebih baik kita buat perancangan awal kerana kita tak nak elakkan apa yang berlaku pada tahun 93, iaitu kita hadapi zero water lebih daripada 1 bulan. Jadi itu sebab saya buat skedul ini untuk elakkan zero water. Kalau zero water ini semua orang kena gali pergi. Kalau gali pergi jumpa air tak apa. Takut jumpa lain kan. Gali pergi tengok jumpa beliau. Jadi perancangan ini sudah saya buat dan saya yakin kalau negeri mengikut perancangan itu, kita boleh selesaikan isu air dalam jangka masa pendek, sederhana dan juga masa panjang. Dan saya yakin kepada rakyat negeri Melaka, jagalah kesihatan kita. Dalam masa yang sama, kita cuba bangunkan negeri ini dan saya yakin bahawa negeri ini adalah milik kita, bukan milik 2-3 kerat orang, dan kita akan bangunkan terus negeri kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.